العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi kita peluang untuk kita sama-sama berkongsi, untuk kita sama-sama muzakarah, untuk kita sama-sama belajar dengan lebih mendalam lagi tentang tata cara pelaksanaan ibadah umrah insya-Allah. Jadi kepada semua bakal-bakal jemaah umrah, kepada semua bakal-bakal tetamu-tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama sekali kita hendaklah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih kita. Allah Subhanahu Wa Taala telah beri peluang kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala telah telah jentikkan dalam hati kita keinginan untuk melaksanakan ibadah umrah, untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah buka jalan kepada kita untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita jadi tetamu Allah, untuk kita sampai ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, untuk kita ziarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini semua adalah semata-mata, ini semua hanyalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebanyak mana pun harta yang kita ada, sebanyak mana pun harta yang kita ada, sebanyak mana pun masa lapang yang kita ada, dan sebanyak mana pun kesihatan, sebesar mana pun kesihatan yang kita ada, tetap juga kita tidak akan dapat sampai menjadi tetamu Allah. Kita tidak akan dapat sampai menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya kita tidak mendapat sekiranya kita tidak mendapat panggilan, mendapat jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda Allah Subhanahu Wa Taala sayang pada hamba dia, tanda Allah Subhanahu Wa Taala sayang pada makhluk dia ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan dekatkan hamba dia ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan pilih dia untuk banyak melakukan amal ibadah. Allah Subhanahu Wa Taala pilih dia untuk jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang sedang melihat, yang sedang bersama-sama dengan saya, yang sedang melihat video ni, yang sama-sama online dalam meeting ni adalah mereka-mereka yang bakal menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau dia nak buat sesuatu, maka dia akan belajar tentang perkara tersebut. Orang nak buat rumah, dia akan pergi belajar cara buat rumah. Orang yang nak jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan cari, dia akan cuba, dia akan luangkan masa dia untuk supaya dia dapat mendalami tata cara pelaksanaan ibadah umrah, supaya ibadah yang bakal dilaksanakan di tanah suci nanti akan sempurna. Ziarah kepada Nabi SAW yang akan dilakukan di Madinah Al-Munawwarah nanti akan memberikan lebih kesan lagi dalam hati dia. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas pilihan Allah Subhanahu Wa Taala ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita pergi umrah ni adalah satu perkara yang sangat besar. Perbelanjaan yang kita keluarkan untuk urusan-urusan perjalanan kita sangat besar. Dan juga ibadah ni bukanlah ibadah yang kita lakukan setiap hari, setiap masa. Bukanlah ibadah yang kita lakukan dalam skala yang selalu. Jarang-jarang kita dapat buat umrah. Ada orang dalam seumur hidup dia sekali je Allah Subhanahu Wa Taala pilih dia untuk buat umrah. Ada yang dapat 2-3 kali, ada yang dapat tiap-tiap tahun. Tapi tak semua direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat buat umrah selalu. Dulu kita pun sebelum berlakunya pandemik, sebelum berlakunya COVID, kita bercakap dengan orang ini semua pilihan Allah, kalau Allah tak pilih tak dapat pergi. Tapi kita pun tak merasai perkara tersebut.
Kan sebab apa? Sebagai pembimbing jemaah, kan, sebagai mereka-mereka yang bawa jemaah umrah yang sentiasa berulang-alik pergi ke Mekah, ke Madinah, kita tak dapat rasa benda tu. Sebab apa? Sebab tiap-tiap bulan kita dapat pergi. Tiap-tiap bulan kita dapat sampai ke tanah haram. Tiap-tiap bulan kita dapat buat umrah, dapat ziarah Nabi SAW. Tapi Allah nak tunjuk, kan, dengan makhluk sekecil-kecil makhluk yang bernama, kan, COVID. Sekecil-kecil makhluk Allah Subhanahu Wa Taala hantar. Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk, kalau aku tak pilih kamu, kalau aku tak jemput kamu untuk datang ke rumah aku, untuk menjadi tetamu aku, maka kamu takkan dapat sampai. Kan kita sebagai orang yang tiap-tiap bulan pergi, kan, sebagai orang yang membimbing jemaah, tapi terasanya hati, kan, saya sendiri dah 2 tahun, kan, tak dapat menjejakkan kaki ke tanah suci, kan, tak dapat menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dekat sini satu pengajaran yang sangat-sangat besar kepada kita. Kan kita dah nampak dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala boleh pilih siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak, dan kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak nak kita sampai kat sana, kan, takkan kita dapat sampai, takkan kita dapat jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan, apabila Allah dah jemput kita, kan, Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi kita peluang untuk jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita cubalah sedaya upaya kita untuk supaya kita dapat jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala ni, supaya kita dapat pergi ke sana dan kita dapat buat ibadah sebaik yang mungkin, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "An wa atimmul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam perintah kita untuk mengerjakan umrah ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebut dalam Al-Quran, dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebut, sempurnakanlah haji, sempurnakanlah umrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakat kita hari ni, apa jadi masyarakat kita hari ni, kan? Masyarakat kita hari ni duit ada, kan, kesihatan ada, keupayaan ada, kan, tetapi berapa ramai daripada manusia hari ni yang tak memberikan tarjih, tidak memberikan kelebihan untuk menunaikan umrah, sebaliknya, kan, membelanjakan harta yang ada, kan, menggunakan harta yang dia ada untuk selain daripada ibadah ni. Sedangkan dia mampu, dia ada kewangan yang cukup, dia ada kesihatan yang cukup, kan, tapi dia tak tunaikan salah satu daripada rukun agama, kan, salah satu daripada rukun Islam, menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah penting tuan-tuan dan puan-puan yang dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan, kita tahu hukum untuk mengerjakan umrah, hukum mengerjakan haji ini adalah satu kefarduan yang tertanggung atas bahu kita. Sekiranya kita ada kemampuan daripada segi harta, kita ada kemampuan daripada segi kesihatan, kita ada kemampuan daripada segi masa, tetapi kita melengah-lengahkan untuk melaksanakan ibadah umrah, kita tak laksanakan ibadah umrah kita boleh pergi melancong ke tempat-tempat lain seluruh dunia, tetapi kita tidak datang untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sekali, dan na'udzubillah, sekiranya kita mati dalam keadaan sedemikian, maka mati kita dalam keadaan tidak menyempurnakan rukun agama. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada harta, kan, cukup kesihatan kita, cukup keupayaan kita, cepat-cepat kita tunaikan umrah untuk kita sempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan puan-puan, bakal tetamu Allah Subhanahu Wa Taala yang dikasihi sekalian, sebelum kita laksanakan, sebelum kita menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita jejakkan kaki kita ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah, maka hendaklah kita lakukan beberapa persiapan. Hendaklah kita lakukan beberapa persiapan daripada segi mental kita, daripada segi kita punya rohani kita, dan daripada segi jasmani kita, supaya apabila kita jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dapat gunakan masa kita sebaik yang mungkin. Apabila kita sampai ke sana, apabila kita sampai ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, kan, kita tahu tempat ni adalah tempat-tempat yang mana sangat-sangat mustajab untuk kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat yang mana setiap amal ibadah kita, kan, sekecil-kecil amal ibadah kita buat akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berlipat kali ganda, kan. Tetapi sekiranya tidak ada persiapan daripada sini, sekiranya rohani kita tidak kuat, jasmani kita lemah, kan, maka kita tidak akan dapat menggunakan masa kita sepanjang kita berada di tanah suci sebaik yang mungkin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah tuan-tuan puan-puan, bakal ketemu Allah Subhanahu Wa Taala yang dikasihi, kan, kita hendaklah melakukan persiapan awal, kan, persiapan daripada segi fizikal,
persiapan daripada segi mental kita, kan, supaya masa kita sepanjang kita berada di tanah suci dapat dipergunakan sebaik yang mungkin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, persiapan pertama yang sangat penting untuk kita lakukan adalah kita perbetulkan i'tikad kita, kita perbetulkan syahadah kita. Dan kita perbetulkan syahadah kita, yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin kita kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanya semua orang faham. Suruh terjemahkan, semua orang tahu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad SAW pesuruh Allah. Tetapi apa yang ada di sebalik lafaz syahadah ni tadi, dan itu yang kita nak datangkan dalam hati kita, untuk kita perbetulkan yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala apa yang berlaku, dan segala apa yang berlaku atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, apa yang berlaku pada diri kita, apa yang berlaku pada kehidupan kita, ini semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan bakal tetamu Allah Subhanahu Wa Taala yang dikasihi, dan sekiranya syahadah kita ni tak betul, i'tikad keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni tak betul, kan, kita buatlah apa pun, satu apa pun, kita tidak akan dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ulama-ulama selalu bagi perumpamaan, orang yang ada kalimah orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah ni, kan, sekiranya seorang Islam, seorang yang Islam beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ni bawa keluar sedikit saja harta dia, dia sedekahkan RM1 saja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah pada fakir miskin RM1, Allah Subhanahu Wa Taala akan lipat kali gandakan pahala dia, sebanyak-banyaknya, itu semua adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tetapi orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang lagi nama Acong, tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada kalimah la ilaha illallah, tidak ada kalimah la ilaha illallah dalam hati dia, maka dia sekiranya dia ni sedekahkan, dia sedekahkan puluhan ribu, puluhan juta ringgit, harta yang dia ada, sedekahkan niat untuk mendapat pahala, apa dia akan dapat? Dia tidak akan dapat apa-apa, dia akan dapat kosong, takkan dapat apa-apa. Jadi apa yang membezakan antara si Muslim dan juga yang kafir ni tadi? Yang ini pun bersedekah juga, yang ini pun buat sedekah juga, tapi kenapa yang ini dapat pahala, yang ini tak dapat? Yang membezakannya adalah kalimah syahadah tadi, i'tikad keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila syahadah kita rosak, maka apa saja kita buat, solat kita tak diterima, zakat kita tak diterima, amal ibadah kita tak diterima, doa kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? I'tikad keyakinan kita salah. Tapi dengan kalimah syahadah ni tadi, dengan i'tikad keyakinan pada Allah ni tadi, maka setiap amal ibadah kita akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, penting untuk kita jaga syahadah kita, perbetulkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya yang kedua, kita ikhlaskan niat kita, kita hindari riak. Ikhlas niat ni maksudnya kita cuba sedaya upaya untuk menjaga hati kita, setiap ibadah yang kita buat, setiap ibadah yang kita buat adalah semata ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada niat untuk menunjuk-nunjuk pada manusia, tidak ada niat untuk buat selain daripada untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikhlas niat inilah yang kita perlu jaga, semua dalam setiap amal ibadah yang kita buat, dalam setiap kebaikan yang kita buat, akan ada musuh, akan ada satu musuh yang dipanggil syaitan. Syaitan ni akan sentiasa berusaha, akan sentiasa mencuba macam mana dia dapat rosakkan ibadah kita, dia dapat rosakkan amal ibadah kita. Kita solat, kita dah bangun awal pagi, pukul 5:30 pagi kita dah bangun, bersiap-siap mandi, pergi ke masjid untuk solat subuh berjemaah. Itu semua bukan satu perkara yang senang, bukan satu perkara yang senang, sangat berat, untuk bangun dalam keadaan kita tengah sedap tidur, dalam keadaan tengah tidur begitu lena, begitu selesa, kita terpaksa bangun, kita kena bangun untuk apa? Untuk kita sahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita solat subuh secara berjemaah, kena bersiap pakai baju, mandi, keluar daripada rumah, melangkahkan kaki kita pergi ke masjid. Ini semua adalah perkara yang susah, tapi kita laksanakan, kita buat, untuk apa? Untuk taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam kita taat perintah Allah ni tadi, dalam kita usaha untuk taat perintah Allah ni, akan ada makhluk yang kacau kita, makhluk yang bernama syaitan. Makhluk ni dia tengok kita pergi solat subuh tadi pun dia dah sakit hati dah, dia dah tak tenang, tak tenteram dah. Jadi dia cuba macam mana dapat rosakkan ibadah kita, dengan cara dia rosakkan niat kita.
Sampai ke masjid kan, kita tengok ada orang, ramai orang yang datang solat. Tadi niat kita nak pergi untuk solat subuh kan, untuk taat perintah Allah. Tapi hati kita dijentikkan perasaan dalam hati kita kan. Ni aku datang solat subuh, orang tengok aku. Datang perasaan riak, perasaan menunjuk kan, menunjuk ataupun ataupun sedekah dan sebagainya. Bila kita bagi duit kan, nak bagi orang tengok. Ini semua perasaan-perasaan ni semua datang daripada syaitan. Syaitan datangkan perasaan ni, jentikkan perasaan ni dalam hati kita untuk apa? Supaya ibadah kita terganggu kan, supaya apa? Supaya hilang ikhlas dalam ibadah kita. Apabila hilang ikhlas dalam ibadah, maka di situlah kan hilang pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amalan yang kita buat kan tidak akan dapat apa-apa. Macam mana Nabi SAW beritahu berapa ramai manusia hari ini tidak ada apa-apa daripada puasanya, melainkan dia tak dapat apa-apa daripada puasa dia, melainkan lapar dan dahaga. Ini semua kerana apa? Kerana tidak ada ikhlas dalam hati kita. Sebab itulah penting untuk kita wujudkan, untuk kita cuba sedaya upaya kita kawal hati kita, kita kawal perasaan kita supaya setiap perkara yang kita lakukan ini adalah ikhlas semata-mata kerana Allah. Aku pergi umrah, aku pergi haji, bukan untuk tunjuk kat siapa-siapa, bukan untuk dapat gelaran apa-apa, bukan supaya manusia panggil aku haji, bukan supaya manusia panggil aku hajah, tak ada. Aku pergi umrah, aku pergi haji ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak tanam dalam hati kita. Ibadah umrah ni ibadah yang besar kan, ibadah haji ibadah yang besar tak semua orang dapat pergi. Jadi benda ni, perkara ni lah yang lebih perlu kita jaga supaya tidak timbul perasaan riak perasaan bangga diri dalam hati kita aku mampu pergi, orang lain tak mampu. Kita kena jauhkan perasaan ni, cuba sedaya upaya untuk ikhlaskan hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga, kita cubalah untuk tingkatkan amalan seharian kita, amalan kita untuk dapat rapatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa perlu untuk kita rapatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab apa? Ibadah ni adalah satu perkara yang kalau kita tak biasa buat, bukannya kita boleh hari ni aku nak baca Quran daripada pagi sampai malam. Dalam dia tak pernah buat. Tiba-tiba dia cakap hari ni aku nak duduk baca Quran pagi sampai malam. Tuan-tuan rasa, puan-puan rasa dia boleh buat tak perkara tu? Tak pernah baca Al-Quran, tak pernah sentuh Al-Quran, tiba-tiba dia cakap hari ni aku nak baca Quran pagi sampai malam. Dia takkan jadi macam tu. Macam tu juga bila kita pergi ke tanah suci, kita menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dekat sini kita ada banyak urusan, kita ada ahli keluarga yang perlu kita uruskan. Ada sebagai suami perlu keluar pagi untuk pergi kerja cari rezeki. Sebagai isteri pula ada juga yang keluar cari rezeki, pergi bekerja pagi-pagi dah kena bangun. Ada yang tak bekerja tapi kena uruskan anak-anak, uruskan makan minum, uruskan rumah tangga dan sebagainya. Kita sibuk dengan berbagai-bagai urusan. Kita ada pelbagai perkara yang kita nak perlu buat. Tahu-tahu dah zuhur. Lepas zuhur, buat itu, buat ini, sibuk dengan perkara itu, sibuk dengan kerja ni, dah sampai waktu asar. Dan seterusnya sampai waktu maghrib isyak, sampai waktu kita nak tidur balik. Kita sibuk dengan pelbagai urusan. Tapi bila kita pergi jadi tetamu Allah, kita pergi ke tanah suci, kita dah tak perlu buat banyak urusan. Kita dah tak perlu untuk kita nak masak makanan dah disediakan. Tak perlu untuk kita keluar pergi kerja, cuti kita dah apply, kita dah ada cuti. Jadi kita pergi ke sana semata-mata untuk ibadah. Tapi kalau daripada sini, daripada sebelum kita berangkat ni, kita tak sediakan diri kita, kita tak sediakan mental kita, kita tak tingkatkan amalan kita, maka apa akan jadi? Sampai sana kita kata, nanti sampai sana aku 10 hari dekat Mekah, aku nak khatam Al-Quran, aku nak solat duha 12 rakaat setiap hari, aku nak solat tahajud 12 rakaat setiap malam, aku nak buat solat witir, aku nak buat solat sunat tasbih setiap hari. Tapi kalau daripada sini kita tak buat, daripada sini kita tak cuba, slow, pelan-pelan kita naikkan amal ibadah kita, kita tingkatkan amal ibadah kita, sampai sana nanti macam mana kita dekat sini, macam itulah kita dekat sana. Keluar hotel, balik hotel, keluar hotel, balik hotel, tidur, makan, itu saja. Dan kita tidak akan ada kekuatan untuk kita tambah ibadah kita, untuk kita laksanakan ibadah kita sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Sedangkan tuan-tuan puan-puan, bakal tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, setiap amal ibadah yang kita lakukan, kata Nabi SAW, salatun fi masjidi hadza,
Satu solat yang kamu kerjakan, kata Nabi SAW, solatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwah. Satu solat kamu kerjakan di masjid aku ni, Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah, 1000 kali lebih baik daripada kan kamu solat dekat tempat-tempat lain. Kita solat zuhur dekat masjid kat kawasan perumahan kita, dengan satu zuhur yang kita solat di Masjidil Nabawi Nabi SAW, 1000 kali ganda pahala dia. Kan, illa Masjidil Haram, kata Nabi SAW, kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram pahala dia lebih besar lagi daripada kamu solatnya di Masjid Nabawi sendiri. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia punya fadilat, dia punya kelebihan. Untuk melaksanakan ibadah kita dah tahu, tetapi kekuatan itu tetap takkan datang selagi sekiranya tidak ada peningkatan amalan, tidak ada usaha untuk tingkatkan amalan yang kita buat sebelum kita pergi menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena cuba belajar usaha untuk tingkatkan amalan seharian kita, dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya yang keempat, kita muhasabah diri. Kita muhasabah diri, kita periksa amalan kita. Kan, kita periksa kehidupan kita ni. Kan, muhasabah diri ni setiap hari kita kena buat. Kita kena keluarkan masa 5 minit, 10 minit daripada masa harian yang kita ada, 24 jam yang Allah bagi ni. Kan, kita keluarkan 5 minit, 10 minit untuk apa? Apa tujuan dia? Supaya kita muhasabah balik. Apa kesalahan, apa dosa yang telah aku lakukan, apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah aku langgar hari ini, kan, apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah aku tinggalkan. Kan, kita muhasabah diri kita, kan, apabila muhasabah ni, kan, kita cuba ingat balik kesalahan-kesalahan kita sepanjang hari, kan, apa jadi, maka akan datanglah perasaan menyesal, dan apabila datang perasaan menyesal, kita akan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang kita mahukan, kan, taubatan nasuha. Setiap hari kita kena taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kita nak kehidupan kita ni suci daripada dosa. Kan, setiap manusia, kan, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'in, setiap anak Adam, kan, kita ni, setiap manusia ni adalah pendosa. Dan tidak ada seorang pun yang terlepas daripada melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, kata Nabi SAW. Dan sebaik-baik pendosa ni siapa dia? Sebaik-baik pendosa ini adalah orang yang, kan, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang perlu kita lakukan, perbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa maksiat yang telah kita lakukan. Seterusnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita perbaikilah kualiti solat kita. Kita cuba berusaha belajar untuk macam mana solat kita boleh sempurna pada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat kita dapat ikut solat yang telah diajar dan ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seterusnya, yang ketujuh, kita perbanyakkanlah puasa. Dan kita boleh perbanyakkan puasa. Dengan puasa ni dia dapat menundukkan syahwat kita. Dan inilah yang kita, kan, harapkan, supaya apa? Sebelum kita jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, kan, hati kita suci, kan, kita punya jiwa kita, rohani kita dapat dibentuk dengan sempurna. Seterusnya yang ke-8, kita kena belajar sabar. Kan, kita kena belajar sabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kita melaksanakan ibadah, tak kiralah apa ibadah pun kita buat. Tak kiralah apa ibadah pun kita buat, apabila benda ni kita panggil ibadah, kan, kepada untuk Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah akan uji kita. Banyak ujian yang bakal kita lalui, kan, macam-macam ujian. Kan, kita safar, kan, kita dalam perjalanan kita ada ujian dia, kan, sampai sana jadi tetamu Allah ada ujian dia. Kan, setiap orang lain ujian dia. Allah Subhanahu Wa Taala uji setiap manusia itu tak sama. Allah uji, tujuan dia apa? Allah nak tengok tahap mana kesabaran kita. Kan, kalau kita dapat belajar untuk sabar, kita dapat belajar untuk kawal perasaan kita, kan, maka kita akan dapat melepasi ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan kepada kita. Dan sebab itulah penting untuk kita belajar sabar. Kan, kalau dekat sini kita tak belajar bersabar, kan, ada apa-apa masalah, ada apa-apa berlaku, terus daripada mulut kita keluar perkataan-perkataan yang tak baik, maka apabila kita jadi tetamu Allah dekat tanah suci pun benda sama kita akan buat. Sebab tu daripada sini kita kena belajar kawal perasaan, kita kena belajar untuk bersabar. Kan, sebaik-baik manusia ni orang yang dapat kawal perasaan dia, kan, dapat kawal kemarahan dia. Dan seterusnya ke-10, tuan-tuan berahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena perbanyakkan infak, kita kena perbanyakkan sedekah. Kan, untuk tujuan apa infak sedekah ni? Kan, guru saya pernah bagi tahu, kan, dulu dalam nasihat, masa nasihat saya nak, sebelum saya mulakan perjalanan untuk membimbing jemaah-jemaah umrah, jemaah haji ni, maka guru saya beritahu, kan, dia kata dalam setiap perkara dan setiap perbuatan, kan, dan setiap kali kamu ingin melakukan perjalanan, setiap kali kamu ingin melakukan satu perkara, maka sedekah.
Kita bagi infak, kita bagi sedekahkan harta kita. Kita niat sebelum kita lakukan perjalanan, sebelum kita keluar rumah untuk menunaikan ibadah umrah, kita bagi sedekah dulu. Niatkan dalam hati, ya Allah, dengan sedekah aku ni tadi, maka angkatlah musibah, angkatlah bala yang ada, angkatlah musibah yang bakal datang dalam perjalanan aku ni tadi. Kata guru saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bagi tahu, as-sadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah ni dia dapat mengalihkan, bala yang telah ditentukan. Allah SWT dah tulis dah untuk kita. Pagi ni keluar rumah aksiden. Benda ni dah tulis, maqdarullah, Allah SWT dah tulis dah. Segala perkara ni Allah dah tulis. Yang baik, yang buruk semua Allah SWT dah tulis. Apa yang berlaku dalam setiap kehidupan kita, Allah SWT dah tulis. Kamu keluar rumah ni, kereta kena curi. Kamu keluar rumah ni, kamu akan aksiden dan sebagainya. Kata Nabi SAW, dengan sedekah, ketetapan buruk yang bakal berlaku dalam kehidupan kita ni boleh bertukar, boleh ditukar oleh Allah SWT dengan perantaraan, dengan asbab sedekah kita. Jadi sebab itulah banyak sedekah. Kita niatkan sedekah pagi-pagi, setiap pagi kita sedekah, bagi RM10. Sekarang zaman dah senang, kita boleh transfer. Dah ada orang buat dah nombor akaun, macam-macam tempat untuk kita salurkan bantuan, untuk kita bagikan sedekah kita. Kita bagi sedekah pagi-pagi online, transfer RM10. Transfer RM10 ke mana-mana akaun, niat sedekah. Ya Allah, pemudahkan urusan aku hari ni. Begitulah kita perbanyakkan infak dan sedekah kita. Yang ke-11, kita minta maaf. Kita nak jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak hubungan kita dengan Allah betul, hubungan kita dengan makhluk betul. Satu, huququllah, hak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena perbetulkan solat kita. Kita kena perbetulkan semua perkara ibadah kita, taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, ikut sunnah Rasulullah. Ini adalah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, huququl ibad, antara kita dengan makhluk, antara kita dengan ahli keluarga kita, antara kita dengan jiran tetangga kita, dengan ibu bapa kita, anak-anak kita, suami isteri. Ini adalah huququl ibad, hubungan kita dengan manusia. Hubungan dengan manusia ni, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, sekiranya kita ada apa-apa permasalahan antara kita dengan manusia ni, maka masalah ni tadi, dosa ni tadi tidak akan terampun hanya dengan kita bertaubat kepada Allah. Kita curi makanan orang, ataupun kita tengking jiran kita terasa hati dengan kita, ataupun kita bergaduh dengan ahli keluarga kita, dengan ibu bapa kita, mereka terasa hati dengan kita. Perkara ni tidak akan terampun hanya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena minta maaf, orang yang kita sakiti tadi, ahli keluarga kita yang kita sakiti tadi, jiran kita yang kita sakiti tadi, kita kena minta maaf dengan dia. Bila dia maafkan kita, maka barulah perkara tadi dianggap selesai. Ini adalah huququl ibad, hak kita, hak manusia, hak kita sesama manusia, kita kena jaga betul-betul. Dan seterusnya, yang ke-12, redha, samalah keredaan ibu bapa dan suami. Yang ke-13, bersangka baiklah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting untuk kita sangka baik dengan Allah. Apa yang berlaku, baik, buruk, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yakin bahawa setiap perkara yang berlaku, baik perkara itu baik ataupun buruk, ada hikmah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di situ. Kita tengok sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala uji kita. Uji kita bukan kita, semua manusia Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan ujian COVID ni. Kita nampak ni adalah satu bala yang turun, tapi kita kena ingat di sebalik bala ni tadi bermacam-macam, beribu-ribu, jutaan hikmah yang Allah SWT sembunyikan, yang kita akan nampak daripada masa ke semasa. Sebab itulah sentiasa bersangka baik pada Allah SWT, sama ada dalam keadaan kita ditimpa musibah ataupun kita diberi kebaikan, kita diberi rahmah oleh Allah SWT. Seterusnya, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita jadi tetamu Allah, kita bawalah satu bekalan yang sangat penting. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, wa tazawwadu, wahai manusia, sekiranya kamu ingin bermusafir, sekiranya kamu ingin melakukan perjalanan, wa tazawwadu, sediakanlah bekalan. Sediakanlah bekalan. Allah SWT sendiri yang bagi tahu dalam Al-Quran, jangan pergi tanpa bekalan, tanpa persiapan. Kita nak pergi, mesti bawa bekalan, mesti buat persiapan. Apa bekalan yang terbaik? Fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah SWT. Dan bekalan terbaik untuk kamu bawa dalam perjalanan kamu, dalam safar kamu adalah takwa kepada Allah SWT.
Kan takwa ni kan kita dapat kita rasa yang Allah SWT sentiasa melihat kita. Allah SWT sentiasa pantau kita. Allah SWT sentiasa tahu apa yang kita buat. Dan bila ada perasaan ni barulah kita akan dapat kan perasaan takut untuk melakukan maksiat dan dosa dan juga kegairahan untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya yang ke-15 tawakal. Tawakal ni adalah penyerahan hati dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bertawakal kepada Allah SWT, kita serahkan urusan kita, kan? Kita serahkan semua urusan kita. Wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan ya Allah, aku serahkan segala urusan kehidupan aku ni kepada kamu. Kan ya Allah, kan sekarang ni aku nak mulakan perjalanan untuk ibadah umrah, kan untuk menjadi tetamu-Mu ya Allah. Kan aku bertawakal kepadamu untuk mempermudahkan segala urusan ni. Kan kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini ada satu kisah kan, tengok pada slide ni ada satu kisah yang saya bawa. Kan satu hari di zaman sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ni adalah anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, khalifah Islam yang kedua selepas Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi satu hari ketika mana selepas kewafatan baginda Nabi SAW, dan satu hari Sayyidina Abdullah bin Umar ni dilihat ada rombongan haji. Kan ketika musim haji dia nampak rombongan haji lalu. Maka apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar waktu tu? Sayyidina Abdullah bin Umar ni tengah duduk dengan kawan-kawan dia. Kan dia tengah duduk dengan kawan-kawan dia, kan, dan dia membayangkan zaman Nabi SAW, dia membandingkan membanding mana kisah ni berlaku. Kan jauh beza. Zaman Nabi tak seramai ni. Kan zaman Nabi sekarang dulu umat Islam tak ramai. Kan sikit saja. Yang datang mengerjakan ibadah haji pun belum ramai. Tapi makin lama Islam makin berkembang, Kan manusia makin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka makin banyaklah jemaah yang datang untuk mengerjakan ibadah haji. Dan maka ketika tu apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar, dan pada hari ini jemaah haji makin berkurangan. Jemaah haji makin berkurangan dan pengembara traveler, pengembara yang semakin bertambah ramai. Sahabat dia pelik, kenapa dia kata jemaah haji makin berkurang, sedangkan kalau nak dibandingkan jemaah haji zaman Nabi SAW dan jemaah haji zaman ketika mana Sayyidina Abdullah bin Umar cakap ni, jauh beza, berpuluh kali ganda, bahkan beratus kali ganda lebih ramai lagi. Tetapi kenapa dia kata jemaah haji makin berkurangan? Kerana mereka-mereka yang datang mengerjakan haji, ketika mana makin ramai yang datang, tapi niat mereka tidaklah semata-mata ikhlas untuk mengerjakan ibadah haji, mengerjakan ibadah umrah, tetapi ada niat-niat yang lain. Ada yang niat datang nak melancong, ada niat yang datang nak membeli barang, ada niat yang datang saja-saja nak meluangkan masa lapang dan sebagainya. Niat ikhlas mata-mata untuk ibadah, untuk umrah dan haji ni makin berkurangan. Jadi sebab itulah kata Sayyidina Abdullah bin Umar, aku lihat pada hari ini jemaah haji makin berkurangan, tetapi yang bertambah ramai adalah pengembara. Jadi kita tak nak masuk dalam golongan pengembara ni. Kita bukan nak pergi sebagai pengembara, kita nak pergi sebagai orang, sebagai jemaah umrah, sebagai jemaah yang melakukan ibadah umrah, menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, Rasulullah SAW pernah bersabda ketika mana zaman Nabi SAW akan datang kepada manusia satu masa di mana naik haji umat aku kerana 4 perkara. Orang kaya naik haji kerana untuk pergi melancong. Orang pertengahan naik haji nak berniaga. Orang miskin naik haji untuk meminta-minta. Dan golongan ulama, orang qari, naik haji kerana untuk mendapatkan nama. Jadi inilah kita minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita, tidak masukkan kita di dalam keempat-empat golongan ini. Supaya Allah masukkan kita di dalam golongan orang yang mengerjakan ibadah haji, orang yang mengerjakan ibadah umrah, semata-mata ikhlas untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan taqarrub ila Allah, untuk mendapatkan hubungan yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, bakal jemaah umrah, bakal tetamu Allah SWT yang dikasihi, dekat sini dekat dalam slide ni kita ada sediakan sedikit checklist kelengkapan peribadi, kelengkapan
kelengkapan untuk kita bawa apabila kita pergi ke Mekah nanti, apabila kita pergi ke tanah suci nanti, insya-Allah. Ini adalah sedikit sebanyaklah yang kita tulis, tuan-tuan dan puan sebagai jemaah kan, sebagai bakal jemaah kan, tuan-tuan dan puan lebih tahu lagi apa keperluan kita. Dan apabila kita nak pergi untuk untuk perjalanan, untuk bersafar ni kan, lagi ringan kan, lagi sedikit barang yang kita bawa, itu adalah lebih memudahkan perjalanan kita kan. Kita nak berjalan ni, kita nak bersafar ni bukan macam kita nak duduk rumah kan, mesti nak kena ada tilam yang besar, mesti nak kena ada tak kan. Kita nak yang seringkas yang mungkin, sebabnya kita akan berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Kalau barang kita banyak, susahlah kita nak berpindah kan, susah untuk kita bergerak. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan kan, setiap orang dia tahu apa keperluan dia kan. Kalau dia rasa dia punya cara dia 3-4 helai baju tak cukup kan, mesti lebih, bawalah baju dia ikut keperluan kan. Kalau dia rasa 2 helai saja, dengan 2 helai baju, 2 helai kain kan, dengan 2 helai seluar, itu sudah cukup untuk dia, memadai. Cukup bawa sebanyak tu saja, tak perlu bawa lebih kan. Jadi list yang kita buat kan, senarai yang kita buat ni adalah cuma sebagai panduan kan. Jadi tuan-tuan dan puan lebih tahulah apa yang perlu dibawa. Untuk jemaah lelaki, insya-Allah pakaian ihram kita kena bawa kan, kita nak tunaikan ibadah umrah kan. Jadi perlu, wajib kita pakai pakaian ihram. Jadi kita boleh cari kita punya pakaian ihram kita, insya-Allah. Seterusnya tali pinggang kan, 2 helai baju, 4 helai t-shirt, 2 helai seluar panjang, 3 helai kain pelikat, stokin, selipar, kasut. Ini insya-Allah tuan-tuan lebih tahulah apa yang perlu. Untuk jemaah wanita, telekung kan, baju tidur, stokin, sarung tangan, selipar kan, kasut biasa tu ala wanita. Ini semua perlu adalah. Seterusnya item yang disarankan untuk dibawa, buku doa kan. Nanti pihak syarikat akan bagilah insya-Allah buku doa ni. Gunting ni kita akan guna untuk tahallul nanti, insya-Allah. Apabila kita selesai melakukan ibadah umrah, kita perlu tahallul. Nanti kita akan masuk kelas sebentar lagi. Jadi kita akan gunakan untuk tahallul. Seterusnya toiletries kita, uncang kasut, botol spray, kad ATM, ubat-ubat, pakaian, buku agama, insya-Allah. Kita cuba untuk kita lebih tahulah apa yang kita perlukan. Jadi kita bawa ikut keperluan kita, insya-Allah. Jadi seterusnya tuan-tuan puan-puan bakal jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bakal tetamu-tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi kita dah selesai kan, saya dah ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan ni sedikit sebanyak kan yang dapat saya kongsikan tentang persediaan kita, persiapan kita sebelum kita menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang insya-Allah sama-sama kan kita masuk pula kepada bab melakukan ibadah umrah, melaksanakan ibadah umrah ni kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita mulakan perjalanan kita untuk menuju ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dia ada 2 situasi perjalanan. Yang pertama, daripada tanah air kita kan. Daripada tanah air kita, insya-Allah kita akan pergi masuk ke kan, daripada tanah air ke KLIA, kita terbang daripada KLIA, kita akan masuk terus ke Madinah. Kita akan pergi ke Madinah, ziarah Nabi SAW dulu, duduk 2-3-4 hari kat Madinah. Lepas tu baru kita pergi ke Mekah untuk laksanakan ibadah umrah. Sebab apa kena pergi Madinah? Kan, sebab apa kena pergi ke Madinah? Nanti sekejap lagi saya bagi tahu kenapa kita kena pergi Madinah. Dan ada satu lagi situasi perjalanan kan, daripada tanah air kita, daripada KLIA kita naik kapal terbang, kita turun di Jeddah kita naik bas terus masuk ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah umrah. Dan selepas selesai ibadah umrah, kita duduk di Mekah 5-6 hari, barulah kita ke Madinah untuk ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini 2 situasi perjalanan. Sebab apa kita perlu tahu 2 situasi perjalanan ni? Kerana sekiranya perjalanan kita ni adalah perjalanan menunaikan umrah dahulu baru ziarah, maka wajib untuk kita masuk ke tanah suci, untuk kita masuk ke tanah haram dalam keadaan kita berihram. Kan, kita tidak boleh melepasi miqat. Ada satu tempat tu kita panggil dia miqat. Tempat itu kita tidak boleh melepas, kita tak boleh lalu daripada tempat itu tanpa melakukan niat ihram. Itu sekiranya kita masuk ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah dulu. Tapi kalau kita pergi Madinah dulu, tak perlulah kita nak niat ihram. Kan, sebab apa? Kita akan berniat ihram di Madinah dan pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah. Jadi sebab itulah kita kena tahu kan, kita kena pastikan perjalanan kita ni yang mana satu. Tanya kepada pihak kan, pengurus travel kita kan, perjalanan saya ni masuk Madinah dulu ke masuk Mekah dulu.
Kan kalau dia kata masuk Madinah dulu, kita tak perlu niat ihram. Kita tak perlu pakai pakaian ihram, kita pakai pakaian biasa. Kan nanti selepas duduk di Madinah 4 hari baru kita nak pergi Mekah, baru kita pakai pakaian ihram kita. Tapi kalau dia bagi tahu kita masuk Madinah, kita masuk ke Mekah untuk buat umrah dulu, kita kena wajib pakai pakaian ihram. Kalaulah kata kita tak pakai ihram, turun mendarat di KLIA, di Jeddah, di airport Jeddah tanpa pakai ihram, maka kita kena bayar dam. Dan kita kena bayar denda untuk menyempurnakan ibadah kita tu. Dam ni macam-macam, satu ekor kambing kita kena bayar. Untuk apa? Untuk menyempurnakan ibadah umrah kita. Sebab tu penting untuk kita tahu situasi perjalanan kita, insyaAllah. Okay, kita kat sini kita tengok sikit. Daripada rumah kita naik kereta kita pergi ke airport KLIA. Dan daripada airport kita naik kapal terbang pula. Kita naik kapal terbang, kita terus ke Jeddah. Kita terus ke Jeddah di Saudi lah, insyaAllah. Airport. Daripada Jeddah kita naik bas, kita pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Kita pergi ke Madinah Al-Munawwarah, kita ziarah Nabi di Madinah. Selepas beberapa hari di Madinah, kita ada buat ziarah, insyaAllah lah. Nanti dekat sana kita akan bawa lah tuan-tuan dan perempuan untuk ziarah. Selepas selesai berada di Madinah, 4 hari di Madinah, kita akan mulakan perjalanan umrah kita pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Di tengah perjalanan kita akan berhenti di Bir Ali. Ada satu tempat kita panggil Bir Ali. Di Bir Ali inilah miqat, tempat kita akan pakai pakaian ihram kita akan niat umrah kita, dan seterusnya kita sambung perjalanan menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Bir Ali ni tempat dia lebih kurang 20 minit 25 minit daripada Madinah Al-Munawwarah. Baru je keluar daripada Madinah, 25 minit kita akan berhenti untuk pakai ihram. Itu sekiranya perjalanan kita masuk Madinah dululah. Yang mana untuk trip yang akan datang ni, insya-Allah tak silap saya kita akan masuk ke Madinah Al-Munawwarah dahulu, baru kita akan pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi di Bir Ali ni ada tempat miqat kita, tempat untuk kita berniat umrah. Apa maksud miqat ni tuan-tuan dan puan? Maksud miqat ni adalah tempat. Miqat ni adalah tempat yang mana kita tidak merupakan perbatasan tanah haram. Yang mana sebagai orang yang datang daripada luar, kita datang daripada Malaysia contoh, kawan kita datang daripada Dubai, ada yang datang daripada Pakistan, ada yang datang daripada Bangladesh, ada yang datang daripada US. Jadi kita nak masuk ke Makkah Al-Mukarramah ni, kita nak menunaikan ibadah umrah ni, kita tidak boleh melepasi sempadan-sempadan ni, miqat-miqat ni tanpa berniat umrah. Sekiranya kita melepasi tempat ni tanpa berniat umrah, maka kita perlu bayar dam. Itulah yang dipanggil miqat, tempat untuk berniat umrah. Situasi perjalanan kedua, daripada KLIA, daripada rumah pergi airport. Daripada airport kita naik kapal terbang, kita pergi Jeddah. Daripada Jeddah kita terus naik bas masuk ke Mekah, tak pergi Madinah dulu. Jadi dekat mana miqat kita? Untuk perjalanan yang kedua ni, miqat kita ni adalah di tengah-tengah antara KLIA dan juga airport Jeddah. Ketika kita atas kapal terbang, lebih kurang dalam lagi 20 minit, lebih kuranglah 20 minit, setengah jam macam tu, ataupun sejam lah kita letak, sejam sebelum darat. Di situlah tempat untuk kita berniat umrah, dipanggil Qaunul Manazil. Bukan tempat untuk kita berniat umrah, tetapi kalau kita katalah aku tunggu sampai Qaunul Manazil, aku niat umrah. Kita dalam kapal terbang ni, kapal terbang tu bukannya boleh berhenti dekat Qaunul Manazil tu, berhenti niat umrah baru jalan balik, tak, dia terus jalan. Jadi sebelum masuk Qaunul Manazil tu, kita kena niat umrah. Sebelum kita masuk ke Qaunul Manazil, sebelum kita melepasi Qaunul Manazil ni, kita hendaklah berada dalam keadaan berihram, berada dalam keadaan setelah selesai kita berniat umrah. Inilah nama tempat dia, di pertengahan antara airport KLIA sebelum kita mendarat di airport Jeddah, maka ada tempat yang kita panggil Qaunul Manazil. Tak boleh lepas daripada sini tanpa berniat ihram, insya-Allah. Okey, ini situasi dekat airport Madinah Al-Munawwarah. Jadi insya-Allah kita akan masuk ke Madinah. Jadi kita ceritalah sedikit sebanyak tentang sejarah Madinah. Tak apalah, nanti insya-Allah sampai sana kita akan cerita lagi secara lebih detail, insya-Allah. Jadi dekat sini saya nak highlightkan sedikit sebanyak tentang amalan-amalan yang perlu kita buat, amalan-amalan khusus di kota Madinah Al-Munawwarah. Sebab apa saya tulis perkara amalan khusus ni? Sebabnya banyak kita dapat soalan, banyak kita dapat apa? Sekejap
Jadi sebab apa saya letak dalam slide kita ni amalan-amalan khusus di Kota Madinah kan, sebabnya kita pun banyak dapat soalan kan, kita banyak dapat soalan daripada jemaah-jemaah kita kan, bila sampai di Madinah ni kan, duduk di Madinah 2 hari, hari kedua, hari ketiga dia tanya kita, apa lagi saya boleh buat dekat Madinah ni kan, apa amal ibadah yang kita boleh buat dekat Madinah, sedangkan Madinah ni adalah tempat yang mana buat ibadah pahalanya berkali-kali ganda. Jadi sebab itulah kita buat sedikit sebanyak list kan, apa ibadah yang kita boleh buat di Tanah Suci, di Madinah Al-Munawwarah, supaya masa kita sepanjang kita berada di Madinah ni kita dapat isi dengan amal ibadah, insya-Allah. Jadi perkara pertama, amalan khusus yang ada di Kota Madinah adalah ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana inilah tujuan utama kita datang ke Kota Madinah Al-Munawwarah. Kalau kita tengok, tak ada travel kan, tak ada jemaah yang pergi menunaikan umrah, yang pergi menunaikan haji dan dia tidak pergi ke Kota Madinah, tak ada. Semua jemaah akan pergi ke Kota Madinah untuk ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa tuan-tuan? Setiap daripada kita ni adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini adalah umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, insan yang sangat-sangat disayangi, sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Kita juga sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, kita juga kena ada rasa cinta, rasa rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kan, tidak sempurna iman kamu sehingga mana kamu cinta kamu kepada aku ni melebihi daripada cinta kamu kepada diri kamu sendiri kan. Tak sempurna iman kita ni, takkan sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kita ni sebagai seorang mukmin tidak sempurna selagi mana kita tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kita cinta diri kita kan. Kita ni sayang pada diri kita, sayang pada anak kita, sayang pada isteri, sayang pada ibu bapa kan, tetapi diri sendiri ni pun kita lebih sayang lagi sebenarnya. Kita akan jaga diri kita ni sebaik mungkin. Tapi kata Nabi, tak sempurna iman kamu selagi mana kamu tidak mencintai aku lebih daripada diri sendiri kan. Inilah yang kita perlu wujudkan dalam hati kita. Jadi sebab itulah kita datang ziarah Nabi kan, kita datang ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk lebih dekatkan hati kita, untuk wujudkan perasaan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan orang Melayu kata apa, tak kenal maka tak cinta. Kita tak kenal kan, tak dengar kisah Nabi kan, kita jangan ambil tahu tentang pengorbanan Nabi, kita jangan ambil tahu tentang sejarah Nabi, maka sebab itulah kita tak cinta Nabi. Kalau kita tahu, kalau kita selalu dengar, kalau kita selalu kan ceritakan kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, susah payahnya Nabi untuk agama dapat sampai kepada kita hari ini. Dan susah payahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kembangkan agama, sebarkan agama ke seluruh alam, ke seluruh dunia. Maka daripada situlah akan datang wujud cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan wujudnya penghargaan pada pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita ziarah Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajjal baita wa lam yazurni faqad jafani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang ke Mekah menunaikan ibadah umrah, menunaikan ibadah haji, tapi dia tidak datang untuk menziarahi aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad jafani, sungguhnya dia ni orang yang menjauhkan diri pada aku. Dia ni tak suka dengan aku dia ni orang yang nak jauhkan diri pada aku. Kita nak masuk dalam golongan yang menjauhkan diri pada Nabi, wal-iyazubillah. Kita tak nak masuk dalam golongan tu. Kita nak masuk dalam golongan yang mencintai Nabi, muhibbin, para pencinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak masuk dalam kumpulan ni. Sebab itulah kita kena ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi lagi, man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Orang siapa yang menziarahi aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas daripada kewafatan aku, lepas daripada kematian aku, faka'annama zarani fi hayati, sama je macam mana dia seolah-olah dia datang menziarahi aku ketika dalam waktu hidup aku kita pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dah wafat 1424 tahun, dia 1400 tahun yang dulu lagi dah Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat dah kan. Tapi kita ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ni kita ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam masa ni sama seolah-olah kita ziarah Nabi ketika hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya kata Nabi, man zarani bil Madinah muhtasiban kuntu lahu syafi'an syahidan yaumil qiyamah. Man siapa yang datang ziarah aku di kota Madinah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ihtisab, keyakinan bahawa dengan ziarah dia ni tadi aku akan bagi syafaat pada dia, maka ketahuilah dia akan dapat syafaat aku, dia akan dapat penyaksian aku di hari kiamat nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang kita nak daripada ziarah kita
ke Mekah, ke Madinah Al-Munawwarah, ziarah Nabi SAW. Seterusnya yang kedua, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kan kita amalan yang boleh kita banyakkan di kota Madinah ni adalah solat di Masjid Nabawi. Kan solatun fi masjid hadza khairum min alfi salatin fi ma siwah illa Masjidil Haram. Ni tadi saya telah bagi tahu, saya telah terangkan pada tuan-tuan dan puan-puan kan apa kelebihan solat di Masjid Nabawi. 1000 kali ganda. 1000 kali ganda. Kan perbanyakkanlah ibadah, perbanyakkanlah sedekah, perbanyakkanlah solat di dalam Masjidun Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, insya-Allah. Yang ketiga, kita beribadah di Raudhah. Kan kata Nabi SAW, ma baina baiti wa minbari raudhatum min riyadil jannah. Kata Nabi SAW, di antara rumah dan juga di antara rumah dan mimbar aku adalah taman daripada taman-taman syurga. Kalau nak rasa kat dunia ni masuk dalam taman syurga, maka masuklah beribadah di Raudhah. Siapa yang dapat berpeluang masuk dalam Raudhah untuk beribadah, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala semau-mau kita. Mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala segala hajat-hajat kita. Dan itu adalah tempat yang sangat mustajab untuk kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat yang sangat-sangat indah untuk kita dekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Seterusnya, yang keempat, kita berjihad di Masjid Nabawi. Kan jihad di Masjid Nabawi ni bukan kita angkat kita punya pistol, bukan kita angkat pisau parang untuk berjihad, tidak tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah. Tapi apa maksud jihad di Masjid Nabawi ni? Kan kata Nabi SAW, man jaa masjidi hadza, siapa yang datang kepada masjid aku ni, Masjid Nabawi, lam ya'tihi illa li khairin. Dia datang ni tidak ada niat yang lain. Bukanlah niat dia nak nak buat nak berniaga ke apa, tak ada. Niat dia adalah untuk kebaikan. Niat dia hanyalah untuk ibadah. Ya ta'allamu au yu'allimu. Niat dia adalah untuk belajar ataupun mengajarkan agama di dalam Masjid Nabawi. Fahuwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah. Maka dia ni adalah dia punya darjat dia, kata Nabi SAW, samalah seperti mana orang yang berjihad di jalan Allah, mujahid yang berjihad di jalan Allah. Orang berjihad di jalan Allah ni tuan-tuan, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam keadaan panas terik, tangan terpotong, berdarah sana berdarah sini, cedera sana cedera sini, tapi kita masuk Masjid Nabawi, kita cuba untuk belajar Al-Quran, kita cuba untuk mengajarkan agama, sama ada belajar ataupun mengajar, maka kita dapat pahala mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Jangan sia-siakan peluang ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Masuk dalam Masjid Nabawi, kita ambil Quran, kita cari orang dekat Masjid Nabawi ni, dia ada sediakan yang guru-guru. Kita boleh tengok dekat tiang-tiang yang ada dekat Masjid Nabawi ni, dia ada guru-guru yang mengajar agama, yang mengajar Quran. Kita boleh duduk kat dia, kita boleh minta dia berbetulkan bacaan kita, ataupun dengan kawan-kawan kita. Di dalam jemaah kita ni ada yang lebih berilmu daripada kita, ada yang lebih baik bacaan Al-Qurannya daripada kita. Kita jalan sama-sama masuk Masjid Nabawi, duduk berdua, minta kat dia, bang ataupun akak, tolong semak bacaan Al-Quran saya boleh tak? Tolong semak bacaan Al-Quran saya. Kita yang baca Quran, belajar Al-Quran, dapat pahala berjihad di jalan Allah SWT. Yang mengajar kita, yang menyemak bacaan kita pun dapat pahala berjihad di jalan Allah SWT. Jadi rebut peluang ni, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Yang seterusnya, yang kelima, solat di Masjid Quba. Nanti insyaAllah saya akan cerita dekat sana Masjid Quba ni, kenapa begitu special, begitu istimewanya Masjid Quba ni, sampai ada fadilat istimewa solat di Masjid Quba ni. Nanti kita akan cerita dekat sana sebab apa. Kata Nabi SAW, wa man tatahhara fi baiti thumma ata Masjid Quba fasalla fi salatan kana lahu ka ajri umrah. Siapa yang bersuci daripada rumah dia, kita duduk sana, duduk bilik hotel, kita bersuci daripada bilik hotel kita dalam keadaan berwuduk, kita keluar dari rumah pergi Masjid Quba, kita solat 2 rakaat, maka kata Nabi SAW, kan lalu ajri umrah. Senang-senang dapat pahala umrah yang mabrur. Besar pahala umrah ni tuan-tuan, besar pahala umrah. Sekarang mungkin kita nampak macam tak adalah susah sangat, naik kereta api 2 jam setengah sampai Mekah, pusing 7 pusingan, buat sa'i 7 pusingan, selesai kita punya umrah. Tapi kat zaman Nabi dulu, untuk mengerjakan umrah ni, perjalanan Mekah ke Madinah 13 hari, 10 hari ke 13 hari perjalanan. Naik unta, jalan kaki, naik kuda, 10 hari perjalanan, 13 hari perjalanan dalam panas terik, susah, susah untuk kita, untuk mereka nak dapat pahala umrah.
Kata Nabi SAW, datang daripada rumah, datang Masjid Quba, solat 2 rakaat, pahala umrah dapat. Begitu istimewanya Masjid Quba ni. Sebab apa dia istimewa? Nanti kita akan bagi tahu lah insya-Allah dekat sana nanti. Terusnya yang keenam, menziarahi perkuburan Baqi'. Baqi' ni adalah tempat satu tanah kuburan di tepi Masjid Nabawi. Di situlah kan dimakamkan sahabat-sahabat Nabi, dimakamkan isteri-isteri Nabi, anak-anak Nabi kan. Banyak sahabat-sahabat, banyak kan manusia-manusia hebat yang telah berkorban untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala yang dimakamkan di Baqi' ini. Insya-Allah kita akan ziarah nanti. Seterusnya yang ketujuh, menziarahi tempat bersejarah di sekitar Madinah. Yang ke-8, memperbanyakkan doa. Yang ke-9, istighfar, muhasabah diri, taubat. Yang ke-10, berusaha melakukan ibadah sebanyak mungkin, berzikir, baca Quran, solat sunat, puasa, sedekah, qiyamul lail. Kita perbanyakkan sepanjang kita berada di Madinah Al-Munawwarah nanti insya-Allah. Ni sedikit kan, tengok pada slide ni ada sedikit gambaran tentang Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah kan. Sekarang dulu dia ada pintu-pintu dia kan, setiap masjid ni ada nombor-nombor pintu kan. Selepas daripada wabak Covid ni, pintu-pintu ni pun dah berubah dah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, nanti kita akan sebelum kita berangkat insya-Allah kita akan buat lagi satu sesi lagi kan, kursus, bukanlah kursus umrah, lebih kepada Q&A lah kan, tentang SOP terbaru daripada kerajaan Saudi sendiri tentang untuk masuk melakukan ibadah di Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan juga terbukalah Q&A terbuka, sama ada tentang SOP terbaru ataupun tentang ibadah umrah, tentang ibadah ziarah, tentang perjalanan. InsyaAllah kita akan buat secara online nanti minggu depan sebelum kita berangkat ke Tanah Suci insyaAllah. Jadi ini gambaran-gambaran ni untuk dululah. Sekarang ni pun dalam masa beberapa tahun ni kan, banyak perubahan yang berlaku. InsyaAllah nanti kita akan tengok lah bila kita sampai ke Madinah Al-Munawwarah nanti insyaAllah. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok pada slide ni kan, yang atas sebelah kiri tu adalah Babus Salam, pintu untuk masuk ke Raudah, untuk kita masuk ke Masjid Nabawi daripada sebelah hadapan kan. Masuk yang kita tengok sebelah kanan atas, bila kita masuk Babus Salam, itulah laluan yang kita akan lalu sampailah kita akan jumpa kapet warna hijau. Jadi kapet warna hijau ni adalah Raudah kan. Tengok tiang dia pun berbeza daripada tiang-tiang yang lain. Ini adalah Raudah, tempat yang mana dipanggil Taman Syurga kan, di antara mimbar dan juga rumah Nabi. Rumah Nabi dekat mana? Makam Nabi sekarang lah. Makam Nabi sekarang adalah rumah Nabi. Dulu Nabi duduk kat situ kan. Sekarang Nabi jadikan makam Nabi SAW. Jadi antara mimbar dan makam Nabi itulah adalah Raudah, Taman Syurga. Seterusnya gambar bawah sebelah kanan ni adalah laluan untuk kita ziarah, bagi salam kepada Nabi SAW insyaAllah. Apa kita baca bila kita ziarah Nabi? Selepas kita selesai solat di Raudah, kita dah doa pada Allah, minta Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan hajat-hajat kita. Selepas kita berdoa di Raudah ni kita akan pergi pula ziarah Nabi SAW. Jadi bila kita ziarah Nabi ni hilang. Jadi bila kita ziarah Nabi SAW ni, ada apa yang kita nak ucapkan pada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, bila kita lalu tadi, saya tunjuk balik gambar tadi. Bila kita lalu depan makam Nabi SAW, apa kita baca? Pertama kita baca Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang kita baca, salam ke atas kamu wahai Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Salam kepada kamu wahai kekasih Allah. Assalamualaikum ya khairu khalqillah. Salam ke atas kamu wahai sebaik-baik ciptaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sebut bahasa Melayu tak apa, tak ada masalah. Jadilah saksi, jadikanlah berkat daripada ziarah aku ni, asbab daripada ziarah aku ini, jadilah saksi kepada ketika mana mahsyar nanti di akhirat kelak tentang keimanan aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan cinta aku kepadamu ya Rasulullah. Kita sebutlah dalam hati kita apa kita nak sebut depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita lalu pula depan makam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kalau kita tengok dalam gambaran makam Nabi SAW ni di sebelah makam Nabi SAW adalah makam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan di sebelah makam Sayyidina Abu Bakar pula adalah makam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi lalu depan makam Sayyidina Umar ni kita sebut Abu Bakar, kita sebut Assalamualaikum ya Abi Bakar, Assalamualaikum ya Khalifat Rasulillah, Assalamualaikum ya Abu Bakar radhiyallahu anhum.
kan. Seterusnya lalu pula depan makam Sayyidina Umar kan, kita bagi salam pula, assalamualaikum ya Sayyidina Umar, assalamualaikum ya Amirul Mukminin, assalamualaikum ya sahibi Rasulillah kan, kita baca salam ke atas kamu wahai Sayyidina Umar, dan salam ke atas kamu wahai Amirul Mukminin yang telah banyak susah untuk agama, dan salam ke atas kamu wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cara untuk kita ziarah makam Nabi dan juga dua sahabat baginda di dalam Masjid Nabawi. Ni nampak ni gambaran yang kita tunjuk tadi ni kan, yang sebelah hujung sekali sebelah kiri itu adalah kan, itu adalah ada dia satu lubang, kita tak payah nak tengok lah, kita takkan nampak apa-apa pun dalam tu kan. Itu adalah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebelahnya adalah makam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebelahnya lagi adalah makam dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Okey, seterusnya perkuburan Baqi'. Jadi ni tadi kita sebut tentang satu makam Baqi' yang ada dekat tepi Masjid Nabawi. Jadi ni adalah perkuburan Baqi', mana ribuan sahabat Nabi ada dekat dalam ni, isteri Nabi ada, anak-anak Nabi pun ada. Kita akan ziarah. Okey, ni tempat kita akan ziarah lah dekat Madinah ni. Ada daripada Masjid Nabawi kita akan pergi Masjid Quba, Masjid Qiblatain, ada masjid terpanggil Masjid 7. Ada tempat kita panggil Uhud dan sebagainya. Ini tempat-tempat yang banyak sejarah di kota Madinah Al-Munawwarah. InsyaAllah nanti kita sampai sana kita akan pergi ziarah tempat-tempat ni. Ini seterusnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT. Ini gambar masjid lah, Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Masjid 7, Uhud, Jabal Rumah, Syuhada Uhud. Nanti saya akan cerita kat sana nanti insyaAllah. Jadi selesai tentang Madinah Al-Munawwarah kan, tempat yang kita akan pergi dalam perjalanan kita, dalam perjalanan umrah kita insya-Allah kan. Ada kemungkinan kita akan duduk di Madinah mungkin 5 hari ataupun mungkin 4 hari sebelum kita pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umrah kita insya-Allah. Jadi itulah sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang kota Madinah Al-Munawwarah kan, tempat yang kita akan pergi untuk ziarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Jadi seterusnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kan kita masuk pula kan, dah selesai Madinah, kita akan masuk pula tentang kisah cerita tentang Mekah Al-Mukarramah, dan seterusnya kita akan ceritakan tentang ibadah umrah kita insya-Allah. Jadi ni ada sedikit sebanyak cerita tentang Kaabah, tentang kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi saya tak ceritalah sekarang insya-Allah, ni pun dah panjang sangat dah slide masa yang kita ambil ni. Jadi kita akan ceritakan tentang kota Mekah ni nanti dekat sana insya-Allah. Jadi kita terus masuk kepada ibadah umrah lah insya-Allah kan. Jadi yang kita cerita daripada awal kursus tadi, daripada awal saya buat online ni tadi sampai sekarang, kita belum cerita lagi tentang umrah. Yang kita ceritakan daripada awal tadi kan, yang kita ceritakan adalah tentang selain daripada ni lah, tentang ziarah Nabi, tentang tentang perjalanan umrah kita, perjalanan ibadah kita insya-Allah. Kan kalau kita nak ceritakan umrah ni tak susah pun tuan-tuan kan. Ada orang cakap macam manalah nak buat umrah. Umrah ni sangat-sangat simple, sangat-sangat senang. Kalau kita nak ceritakan tentang umrah ni 10 minit pun boleh habis. Kan? Bagi tahu apa rukun umrah, kan umrah ni terbagi pada berapa, kan apa perlu buat, apa kata larang, dah habis dah cerita pasal umrah ni. Kan ringkas saja. Jadi kita jangan anggap perkara itu perkara yang susah. Umrah ni adalah sangat-sangat mudah untuk kita laksanakan. Yang penting kita kena tahu cara kita mengerjakan, cara pelaksanaan dia. Kan kalau tak tahu kacau. Kan kalau kita tak tahu tak sempurna ibadah kita. Kita kena tahu. Kan tapi kita jangan letak dalam mindset kita umrah ni satu perkara yang susah. Tak susah. Umrah ni sangat-sangat mudah, sangat-sangat simple. Kan kita tahu cara, kita buat ikut cara yang betul, ikut cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dapatlah kita umrah yang mabrur, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kita harapkan kan, perjalanan kita ni, umrah dan ziarah kita ni mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan, kita tengok sikit penerangan ringkas tentang umrah ni. Jadi hukum umrah ni terbagi kepada 3 lah. Yang pertama dia ada rukun dia ada wajib, dan juga dia ada sunat dia. Perlu hafal ke? Tak payah hafal tuan-tuan, jangan hafal. Kan sakit kepala nak hafal. Kita cuma kena tahu saja. Bukan hafal, tapi kena tahu saja. Apa dia rukun umrah? Kan? Maksud rukun ni dengan melaksanakan rukun, maka umrah kita telah sempurna. Dia ada beberapa rukun dia. Kita buat, sempurna umrah kita. Kita tertinggal satu, umrah kita tak sempurna. Terus tak sempurna, batal.
Itu dipanggil rukun. Ada yang kedua kita panggil dia wajib. Kalau dalam dalam fiqh yang lain, dalam solat, dalam puasa, rukun dan wajib ni adalah perkara yang sama. Apa dia rukun itulah wajib. Apa dia wajib itulah rukun. Tetapi bagi ibadah umrah, ibadah haji ni, maksud makna daripada rukun dan juga wajib tu berbeza. Rukun itu apa dia? Rukun itu adalah perkara yang kita perlu lakukan. Dengan melaksanakan rukun ni, umrah kita, haji kita sempurna. Wajib apa dia? Wajib lakukan juga, tapi sekiranya tertinggal, maka masih lagi boleh kita sempurnakan ibadah kita itu, tapi kita kena gantikan dengan bayar denda, dengan bayar dam. Umrah kita kira sah, tapi kita kena bayar dam. Itu perbezaan antara rukun dengan wajib. Rukun tinggal, tu tak dapat umrah, tu tak dapat haji. Wajib tinggal, boleh dapat lagi, boleh sah lagi umrah kita, cuma kita perlu bayar dam. Itu beza dia. Dan seterusnya yang ketiga, sunat lah. Sunat ni perkara-perkara yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW, yang perlu kita ikut untuk mendapatkan umrah yang sempurna, untuk mendapatkan pahala yang penuh, insyaAllah. Jadi hukum ringkasnya, tadi rukun tadi kita kata yang pertama rukun. Jadi rukun umrah ni ada 5, tuan-tuan dan puan-puan. 5 perkara ni kalau kita buat, sempurna umrah kita. Kalau kita tinggal salah satu, tak dapat umrah. Bukan tak sempurna, tak dapat terus. Kita faham Tak dapat terus umrah kita. Jadi kita kena buat ke 5 rukun ni. Yang pertama niat. Niat ni dekat mana? Dekat miqat. Tadi kita dah tunjuk dah, kita dah cerita dah. Niat ni dekat mana? Niat ni kita laksanakan dekat miqat. Yang kedua tawaf, tawaf 7 pusingan. Yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, dan yang kelima kita laksanakan mengikut tertib. Tahallul ni apa? Tahallul ni kita botakkan kepala, kita cukurkan, kita gugurkan sedikit daripada rambut di kepala kita. Ini dipanggil tahallul. Jadi dengan tahallul ni kita keluar daripada ihram kita. Maka sempurna 5 perkara ni, maka dapatlah umrah. Kalau tak sempurna 5 ni, tak dapat kita umrah, terus tak dapat umrah. Jadi sebab itulah kelima-lima perkara ni kena buat. Niat, nanti kita akan buat. Tawaf, sa'i, itu je kan. Seterusnya tahallul dan keluar daripada ihram, selesai umrah kita. Tak susah pun, itu saja rukun umrah. Dan seterusnya yang kedua, pembagian yang kedua, wajib. Wajib umrah. Wajib ni macam kita beritahu tadi, kalau buat selesai, kalau tak buat sah lagi umrah kita, tetapi kita perlu bayar dam untuk menyempurnakan ibadah kita tadi. Jadi wajib ni yang pertama sekali adalah berniat di miqat. Berniat itu adalah rukun, dan juga berniat di miqat itu adalah wajib. Boleh faham tak? Berniat itu adalah rukun, berniat di miqat itu adalah wajib. Contoh kita bagi tahu tadi miqat kita, kalau kita daripada Madinah, miqat kita adalah di Bir Ali. Tadi saya dah tunjuk pada tuan-tuan perempuan, Bir Ali ni ada satu masjid 20 minit lebih kurang jarak dia daripada Masjid Nabawi daripada Madinah. Jadi kita naik bas daripada Madinah kita pergi ke Bir Ali sampai di Bir Ali kita tertidur orang lain turun bas pergi solat sunat ihram, berniat ihram, kita tertidur. Kita masuk bas jalan, kita masuk ke Mekah Al-Mukarramah, terus perjalanan kita ke Mekah. Dah sampai Mekah baru kita sedar apa kita kena buat waktu ni. Apa kita kena buat waktu ni. Jadi kalau kita terus kita dah sedar tu, alamak dah terlepas dah Bir Ali, tak apalah, tak payah buat lah kita terus saja buat tawaf, buat sa'i, buat tahallul. Dapat umrah tak? Kita tak dapat umrah. Sebab apa? Kita tak niat jadi tak dapat umrah. Situasi yang sama, cerita yang sama kita naik bas tertidur, jemaah lain turun niat ihram pakai ihram, buat solat sunat ihram, kita tak buat. Bangun-bangun dah separuh perjalanan ataupun dah sampai Mekah, masya-Allah dah sampai Mekah dah, aku tertidur tadi tak niat ihram. Dalam bas tu sebelum dekat nak sampai tu kita niat saja aku mengerjakan ihram, saja aku mengerjakan umrah dan berihram untuknya kerana Allah Taala. Kita niat kita niat tu dah sampai Mekah dah ataupun dalam perjalanan dah lepas miqat dah, kita niat. Maka apa jadi tuan-tuan dan puan-puan, rukun kita sempurna, kita berniat, tapi satu wajib kita tinggal, berniat di miqat. Kita tak dapat. Sebab apa? Tadi kita tidur. Kita tidur, jadi kita dah terlepas untuk niat di miqat. Tapi kita masih niat lagi, kita niat dekat Mekah. Jadi apa jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, umrah kita masih sah, masih valid, tapi kita perlu bayar dam. Kita perlu bayar
bayar dam 1 ekor kambing sebagai ganti denda untuk meninggalkan kewajipan umrah tadi. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Dan situasi ni banyak berlaku sekarang ni kan. Banyak berlaku antara masalah-masalah dia, masalah visa ni lah. Dan masalah untuk masuk ke Saudi. Dan ada di antara jemaah ni yang tak tahu. Maksudnya kita tak macam dulu. Dulu kita sampai masuk barang dalam hotel. Kalau kita naik kapal terbang terus ke Mekah kan. Terus ke Jeddah dan masuk Mekah. Kan, sampai hotel, check in, letak beg, kita boleh terus masuk Masjidil Haram untuk menunaikan umrah. Tapi sekarang dia lain sikit kan, kita perlu ada apps, kita kena download apps kan, Tamarna dan juga Tawakalna kan. Lepas kita dah download apps ni kan, kita kena buat permohonan pula, kita kena booking slot untuk umrah kita kan. Kalau penuh tak dapat buat hari yang sama, mungkin kena tunda besok kan, dan kita kena duduk dalam ihram dalam masa yang lama dan macam-macam lah kan, macam-macam perkara. Yang ada jemaah yang tak niat umrah, tak niat ihram kan, masuk ke Jeddah, turun di Jeddah dalam keadaan tidak berniat ihram. Sebabnya dia sendiri ragu-ragu boleh buat umrah ke tak boleh buat umrah. Jadi bila jadi macam ni, dia masuk Mekah kan, dia niat ihram di hotel. Niat ihram di hotel tak apalah, tak ada masalah. Dia niat ihram, dia kena bayar dam. Sebab apa? Dia tidak berniat ihram di miqat. Itu saja. Perkara ini banyak berlaku, bukannya saja-saja, bukannya sengaja kan, tetapi perkara ini berlaku adalah kerana masalah-masalah yang tidak dapat dielakkan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya wajib umrah yang kedua. Kita tengok wajib umrah yang kedua ialah meninggalkan 13 larangan ihram. Jadi yang pertama tadi berniat ihram di miqat, yang kedua kita meninggalkan 13 larangan ihram. Dia ada 13 larangan lah, 13 pantang larang ihram yang kita tidak boleh buat kan, kita mesti tinggalkan sepanjang kita berada dalam ihram. Sekiranya salah satu daripada 13 pantang larang ihram ni kita lakukan kan, kita terbuat, maka wajib untuk kita bayar dam. Apa dia 13 pantang larang ihram? InsyaAllah sekejap lagi saya akan beritahu lah. Saya akan tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah. Jadi kita dah tahu sekarang ni ada dua perkara yang membuatkan kita merupakan wajib ihram, iaitu niat di miqat dan juga tinggalkan 13 pantang larang. Dan ada 5 rukun. Yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahlul, dan yang kelima tertib. InsyaAllah boleh faham tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Seterusnya kita terus lagi, insyaAllah. Kita pergi pula pada sunat-sunat ihram. Dia ada beberapa perkara yang merupakan sunat-sunat ihram lah. Yang pertama mengerat kuku, yang kedua merapikan janggut, yang ketiga merapikan misai dan rambut, menanggalkan bulu ketiak, bulu ari-ari, mandi sunat ihram, mengambil wuduk, memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian ni sebelum ihram adalah sunat, tapi selepas kita niat ihram haram. Merupakan pantang larang. Nanti kita akan tengok sebentar lagi. Pakai minyak rambut sama juga sebelum sunat. Apabila dah niat, dia jadi haram. Memakai pakaian ihram berwarna putih. Pakaian ihram ni tak semestinya putih. Kita nak pakai warna apa pun boleh, tak ada masalah. Tapi sunat kita pakai warna putih. Seterusnya solat sunat ihram. Solat sunat ihram ni waktu bila kita nak buat? Solat sunat ihram ni kita buat selepas ataupun semasa kita nak berniat ihram, ketika kita berada di miqat. Boleh kita buat solat sunat ihram, insya-Allah. Seterusnya